Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Farizal. Jom belajar. Sebelum memulakan pembelajaran kita kali ini, pertama, sila baca description di bawah video saya. Kedua, sila klik link kehadiran bagi membuktikan awak sudah melihat video saya. Ketiga, pastikan buku tulis serta alat tulis disediakan. Keempat, bila habis, sila klik link latihan. Hari ini kita akan belajar subjek Matematik tahun 4. Bidang pembelajaran, nombor dan operasi. Tajuk 1.0 nombor bulat dan operasi asas. Standard kandungan 1.1 nilai nombor. Di akhir PDP, murid akan belajar 1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan hingga 100,000. 2. Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka hingga 100,000. Ketiga, menulis nombor dalam angka dan perkataan hingga 100,000. Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Ini saya senaraikan postcode di Malaysia. Okey, ini salah satu postcode di Pulau Pinang. Okey, cuba sebut nombor postcode. Mungkin ibu bapa boleh membantu pada pelajar kita menyebut dengan betul. Okey, cara sebutan yang betul ialah 10,470. Dan cara penulisan macam ni. 10,470. Okey, kita tengok postcode yang kedua. Ini adalah postcode, salah satu postcode di Kuala Terengganu. Okey, cuba sebut postcode yang tertera. Okey, cuba banding. Awak sebut sama tak dengan cikgu sebut. Okey, 21,080. Bagaimana cara penulisan yang betul? 21,080. Okey, boleh faham cara sebutan dan macam mana kita nak tukar dalam bentuk perkataan. Okey, kita tengok postcode yang seterusnya. Ini adalah postcode di salah satu postcode di Kota Baru. Okey, cuba sebut dan cuba banding. Betul tak kamu sebut dengan cikgu sebut? Okey, sebutannya 15,350. Okey, dia punya penulisannya 15,350. Okey, ini postcode, salah satu postcode di Kuantan. Cuba sebut dan bandingkan dengan saya sebut. Okey, 25,350. Okey, penulisan dia 25,350.
Okey, kita tengok postcode yang seterusnya. Ni salah satu postcode di Ipoh. Okey, dah sebut. Okey, bandingkan dengan saya sebut 30,450. Cara penulisan dia 30,450. Okey, tengok postcode yang seterusnya. Ni salah satu postcode di Kuala Lumpur. 50,470. Sama tak dengan cikgu sebut? Okey, cara penulisan dia 50,470. Okey, jadi maknanya kalau ada nombor 5 digit, kita takkan sebut 50470. Kita mesti sebut dengan betul 50,470. Kalau kamu berjalan selepas PKP ni, selepas musim COVID ni, kalau kamu ada masa berjalan bersama-sama ibu bapa kamu ke seluruh Malaysia, cuba jalan-jalan, tengok postcode-postcode di tempat yang kamu lawati dan sebut. Okey, yang tadi, slide yang tadi, daripada nombor kita tukar kepada perkataan. Okey, sekarang ni saya bagi bentuk ayat dalam perkataan, kamu sebut. Boleh? Okey. Cuba sebut. Saya tahu ada yang masih merangkak dalam membaca. Tak apa, janji sebutan itu betul. Okey. 96,013. 96,013. Macam mana nak daripada perkataan ini kita nak tukar dalam bentuk nombor 96. Jadi kita tulis 96 13. Macam ni. Okey, kita tengok pula perkataan yang kedua. 48,135. Okey. Kalau ada pensel dan kertas tu, cuba tulislah. Kalau yang ni tulis dalam kertas kosong dulu, tak apa. Kertas yang kamu selalu buat conteng-conteng, lukis kartun tu, ambil tulis. Okey. Mesti sebutan tu kena pandai, kena betul. Okey, 48,135. Macam mana penulisan dia? Ni. 48,135. Okey. Kita pergi seterusnya. Perkataan yang seterusnya. 17,502. Okey, cuba tulis. Betul tak nombor kamu? Sama tak nombor yang akan keluar ni? Okey. 17,502. Okey, tengok. Perkataan yang kedua. 31,968. Cuba tulis. Sama tak? Kamu tulis
dengan nombor yang saya keluarkan nanti. 31,968. Okey. Okey, perkataan seterusnya. 10,944. Macam mana nombor yang kamu nak tulis? Tulis. Okey, kita tengok betul tak apa yang kamu tulis dengan nombor yang keluar. 10,944. Okey, kita tengok perkataan yang terakhir ni. 62,852. 62,852. Tulis. Pastikan sama. Okey, ini dia nombor dia. 62,852. Okey, bagi pelajar yang dapat tulis dengan betul sama, cikgu ucapkan tahniah. Maknanya kamu telah menguasai kemahiran ini, menukar perkataan kepada nombor. Okey, ini gambar ni saya screenshot daripada buku teks digital. Kalau siapa dah download, boleh tengok. Siapa yang belum, nanti saya cuba, saya akan bagilah. Ini kalau tengok dalam buku teks, muka surat 1 halayan 7. Okey, ni papan skor Fani, Nitya, Ben Leong, Ramli. Maka saya, ni Ramli ni bercakap, maka saya 9,800. Mana Ramli? 9,800. Ben Leong pula nak cakap, bagaimanakah kita menyebut markah Nitya? Ni Nitya. Macam mana kita nak sebut? 13,701. Okey, macam mana kita nak sebut yang lebih mudah dan kita nak kena faham macam mana kaedah nak sebut dia. Ni. Tadi ni markah Nitya. Ini ada dekat. Dekat ni, ni yang hijau ni dekat dia rumah Sar. Yang oranye ni rumah Puluh. Dekat ungu ni rumah Ratus. Kuning ni 1,000. Pink ni 10,000. Okey, kalau kita tadi Nitya tadi, dia ada. Kalau kita tengok tadi, kita tengok Nitya tadi 13701. 13701. Jadi dekat di rumah Puluh ni 1, dekat di rumah 1,000 ni 3, dekat di rumah Ratus ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dekat di rumah Puluh sifar ataupun kosong. Dekat di rumah Sar ni 1. Jadi cara sebutannya tadi ni 13,000. Ni nombor 13. Kita tak payah tengok yang nombor ni. Yang tengok nombor pink ni 13. Sebab tu dia pakai 13,000. Sebab ini dah masuk area ribu. 7 rumah ratus. Jadi sebab tu kita tulis 700. Puluh ada tak? Tak ada. Tak payah sebut. Dekat di rumah
SAR ni ada 1. Sebab tu kita tulis 701. Okey, dia faham Okey, ini latihan. Saya nak latihan saya ni ditulis dalam buku tulis. Kita ada 8 soalan. Soalan 2 ada 4, soalan 3 ada 4. Soalan 2 A sampai D, soalan 3 pun A sampai D. Jadi saya bagi tempoh kamu dalam masa 10 minit selesaikan. Boleh? Okey, 10 minit. Dah sedia dah. Keluarkan dulu buku tulis. Okey. 10 minit bermula daripada sekarang.
Masa menjawab telah tamat. Jom kita semak jawapan anda. Okey, tengok soalan 2A. 47,293. Okey, bagaimana kita nak tulis? Okey, ni biasa dalam kelas saya dah tetapkan. Kita nak tulis mesti tulis dengan betul. Tak perlu kamu tulis E satu kotak, M satu kotak. Tulis macam biasa. Jarak pun ikut kesesuaian. Tak perlu jarak antara satu perkataan dengan satu perkataan, satu kotak. Tak perlu. Ikut jarak yang sesuai. Kalau tak muat, buat macam saya buat ni. Tulis di bawah. Okey. Jadi, 47,293. Okey, ingat. Pelajar semua. Bila kita mula menulis, E tu mesti huruf besar. Yang lain semuanya huruf kecil. Tak nak ada tengah-tengah ni ada huruf besar. Mula ayat huruf kecil. Apa yang kamu belajar dalam bahasa Melayu, tata cara menulis kena terap dalam matematik. Apa pun jugalah kamu belajar, bila menulis kena terapkan. Okay, kita tengok soalan B. Okay. 50,813. Kita tengok jawapan dia. 50,813. Yang betul, right. Yang salah, nanti dah habis latihan ni, kamu buat pembetulan. Okay, tengok soalan C. Ni macam mana nak tulis ni? 20,008. Pendek je jawapan dia. Kalau kita sebut pendek, maknanya jawapan yang kita tulis pun pendek. Tengok. 20,008. Okey, tengok soalan D. 76,100. Ni pun pendek. Kalau kita sebut pendek, kita tulis pun pendek. Kalau kita sebut banyak, maknanya ayat yang kita nak tulis tu pun banyak. Okey, ni daripada nombor kepada perkataan. Okey, kita tengok pula soalan bahagian soalan 3. Soalan A. 73,863. Kita tengok jawapan dia. 73,863. Tengok saya tulis 7 satu kotak, 3 satu kotak, 8 satu kotak, 6 satu kotak, 3 satu kotak. Jadi saya tak nak ada yang tulis satu kotak ni ada 2 nombor ataupun tengah-tengah garis ni pun ada nombor. Tak boleh. Dalam penulisan dalam buku tulis matematik, buku kotak, mesti satu kotak, satu nombor. Boleh faham? Okey, tengok soalan B. 80,309. Macam mana jawapan dia? 80,309. 80,309. Okey, tengok pula soalan C. 15,006. 15,006. Mana jawapan dia? 15,006. Okey, tengok 15,000. Ada tak rumah ratus? Bila tak ada rumah ratus ditulis, letak sifar ataupun kosong. Rumah puluh ada tulis tak? Ada perkataan puluh. Pun tak ada, ganti dengan kosong ataupun sifar.
Okey, tengok soalan D. 28,050. Ni jawapan dia. 28,050. Sebab apa? Di rumah ratus ni kosong? Sebab dalam ayat ni tak ada tulis perkataan ratus. Kenapa rumah sah kosong? Sebab tak ada nilai di rumah sah. Okey, kita tengok soalan nombor bahagian soalan A tadi. 3 ni tak ada pun tulis sah. Memang dalam tata cara menulis memang kita tak perlu tulis 3 sah. Maknanya selepas perkataan puluh ada satu perkataan lain, itu adalah nilai sah. Ni jadi lepas 50 ada perkataan tak? Ada nombor tak perkataan nombor? Tak ada kan? Jadi tak ada. Jadi secara automatiknya nilai rumah sah tu kosong. Okey? Tahniahlah pada yang betul semua. Yang salah jangan lupa buat pembetulan. Dah salin dah tadi Saya harap semua dah salin. Kalau tak terlupa salin, boleh play video ni berulang kali. Tengok pada bahagian jawapannya tadi Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Okey, jangan lupa subscribe dan klik button loceng. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye.